betul apa yang cakap pasal. Hello, hi and welcome back to my channel. So, untuk video kali ni, I akan ceritakan dekat korang dua kisah seram yang terjadi kepada orang yang terkena sihir. Apa yang diceritakan oleh Fitri kepada M-Star, dia cerita yang sebenarnya dia ni telah terkena sihir dan siapa yang menghantar sihir tu ialah kawan baik dia sendiri. Yelah, kalau kita pun, kita tak akan expect pun kawan baik kita sanggup hantar sihir dekat kita, sedangkan kawan tu yang selalu ada dengan kita, yang selalu teman kita kan. So, benda tu kira macam tak akan sampai ke jangkauan pemikiran korang untuk expect sebenarnya yang hantar dekat korang tu orang yang selalu ada dengan korang. So, Fitri ni sebenarnya dia tak sangka pun sebenarnya kawan baik dia tu, tapi disebabkan satu perselisihan faham company diorang, bisnes diorang buat tu, so jadilah macam tu. Okay, sebelum dia tahu dia terkena sihir ni, dia telah dimasukkan ke hospital tau selama 1 minggu. Okay, sebabnya dia demam panas. Kiranya demam panas tu seminggu tu tak surut-surut. Sampai doktor pun dah macam confused apa sebenarnya Fitri ni sakit. Sebab doktor dah check dia dah, macam check tekanan darah dia, check air kencing dia, check jantung dia. Tapi doktor kata dia tak ada apa masalah pun, dia normal je. Dan sampailah satu tahap ni, family dia decide untuk hantar dia dekat perubatan Islam. Kiranya biar ada ustaz yang merawat dia. Okay. Bila dia dah pergi ke perubatan Islam tu, dia terkejut sangat sebab ustaz tu cakap sebenarnya orang yang hantar sihir dekat dia tu kawan baik dia. And kalau korang nak tahu, sebelum dia dimasukkan ke hospital tu, dia cerita dekat ustaz ni tahu, dia pergilah satu macam hutan rekreasi, macam mandi-mandi macam tu dengan kawan-kawan dia. Sebabnya diorang saja macam nak santai-santai hujung minggu. And then dia kata bila dia dah habis mandi tu, dia decide lah untuk tukar pakaian. Tapi disebabkan tempat yang nak tukar baju tu macam ramai orang, dia pergilah satu tempat untuk tukar baju juga. Tapi dekat situ memang tak ada orang. Kiranya dekat kawasan tu orang dah tak guna dah. Tapi Fitri ni dia nak cepat, dia pun okay, tak apalah, dia pun tukarlah dekat tempat yang tak ada orang tau. Dia kata waktu dia tukar baju tu, dia sangat-sangat macam bulu roma dia dah naik sebabnya dia kata waktu tu dia sanggup macam tukar baju dia dekat depan pintu masuk utama tu tau. And then bila dia tengah tukar baju tu, dia tertolehlah ke belakang. Lepas tu dia nampak pintu tandas terbuka, and dia nampak satu kelibat yang melintas secara sangat-sangat laju. Fitri dan tu dia dah cepat-cepat pakai baju apa semua, terus dia pergi dekat kawan-kawan dia balik And sebenarnya benda yang mengacau dia tu bukannya tempat tu. Sihir yang kawan dia hantar tu yang kacau dia. Kiranya tempat tu tak adalah macam berhantu, sebab yang hantu tu pun hantu yang kawan dia hantar. And then ustaz tu pun cakap yang kawan dia tu dapat gambar Fitri ni, and dia balut dengan patung. Bila kita balut dengan patung, kita nak ikat kan, kawan dia ikat guna kulit khinzir. And kawan dia rendam benda tu dekat air daging babi. Korang-korang expect macam tergamak kan, kawan baik sendiri buat macam tu. And then time tu Fitri memang dah mengucap banyak kali sebab dia macam betul-betul tak sangka dia kata kawan dia sanggup buat macam tu. And apa yang dapat difikirkan balik, dia baru teringat yang sebenarnya dia dan kawan ni memang ada perselisihan faham lah dalam bisnes diorang. Tapi diorang ni sekarang dah tak bertegur sapa dah. Tapi Fitri ada cakap tau, sebelum dia macam tengah sakit lah, macam dia tengah sakit sebelum dia jumpa ustaz tu, kawan dia yang dia tak tegur tu, kawan baik dia dulu tu, WhatsApp dia, macam hantar mesej kat dia tanya, kau sihat ke sekarang, macam mana? Lepas tu Fitri macam pelik lah, kenapa tiba-tiba kawan dia tanya macam tu, macam ada something wrong kan. And then Fitri pun cakap lah dia sakit apa semua. Time tu kawan dia kata dia doakan yang Fitri ni kembali sihat. Time tu Fitri kata lepas dia tahu je kawan baik dia tu yang buat dekat dia, dia terus macam delete account Instagram apa semua macam tu. Kiranya dia block kawan dia daripada tengok dia punya social media. So sebab disebabkan tu lah kawan dia dapat gambar dia. Maybe lah dia orang ada gambar sekali ke waktu dia orang kawan dulu kan. And time tu si Fitri ni pun cakap benda tu tak adalah macam terus pulih bila dia berubat dengan ustaz tu, tapi dia kena jalani macam beberapa proses Contohnya dia kena mandi air limau purut tapi dalam keadaan dia menutup aurat.
And then limau purut tu, kulit limau purut yang dia mandi tu tak boleh buang terus tau. Macam setelah seminggu lepas dia dah guna daun limau purut tu, baru dia boleh buang limau tu, tapi dekat air yang mengalir. Yang kedua pula, dia kata dia pernah lumurkan badan dia guna air kunyit sampai kering. And then dia pernah juga lumur badan dia guna air lumpur sampai kering sebanyak 6 kali, dan 1 air bersih untuk dia samak. Kan tadi kan dia cakap yang kawan dia rendam dia dekat dalam kulit benda tu kan, kulit khinzir kan, sebab tu dia kena samak. And dia kata time tu pun dia perbanyakkan solat, kiranya perbanyakkan baca Quran, tak tinggal solat apa semua. And Alhamdulillah dia kata benda tu dah berangsur-angsur pulih lah. Tapi ustaz tu cakap kawan dia yang hantar sihir kat dia tu, sihir tu terlalu kuat sampai ustaz tu kata macam susah lah kalau nak buang. Cuma sisa baki yang ada dekat Fitri yang kawan dia hantar tu still ada lagi. So disebabkan tu Fitri ni kena macam selalulah macam berpuasa, baca Quran. Benda tu lah yang boleh hindarkan dia daripada gangguan-gangguan sihir tu. So kalau korang berfikir balik kalau korang macam fikir-fikir balik kalau kita ni nak berkawan, jangan berkawan terlalu rapat. Kita boleh, kita nak berkawan boleh. Memang kita ni dituntut kan untuk berkawan. Tapi cuma rasa kalau kita nak berkawan tu biar berpada-pada. Jangan terlalu macam kau taksub sangat dengan kawan kau tu. Kau rasa dia lah segala-galanya bagi kau. Macam cerita Fitri tadi, sampai dia pun tak sangka sebenarnya kawan dia tu yang buat dekat dia. Kisah yang kedua ni terjadi dekat Kak Sal. Kak Sal ni merupakan businesswoman, and dia ni buka dia punya kios tu dekat pasar raya, dekat bawah tu. Kalau korang perasan kalau korang pergi pasar raya, dekat bawah-bawah tu kan akan ada kios yang kecil-kecil tu kan. Dan Kak Sal ni dia buka kedai jamu dekat kios tu. And sebenarnya Kak Sal kata dia ada lagi 2 cawangan, tapi dekat pasar raya lain lah. Disebabkan kios yang first dia buka tu macam banyak sambutan, dia pun buka lah lagi 2 cawangan. Kak Sal ni dia telah disihir oleh orang yang cemburu dengan dia punya perniagaan tu. Apa yang Kak Sal cerita, ada satu hari ni ada seorang wanita ni datang ke kedai dia. And dia kata wanita tu macam minta dia punya pendapat, minta idea dia macam mana nak buka perniagaan. Tapi dia cakap dekat Kak Sal, dia memang nak buka perniagaan, cuma dia kata dia bukan nak buka jamu macam Kak Sal jual kan. Dan Kak Sal pun macam okey je, Kak Sal tak kisah pun. Kak Sal pun share lah ilmu dengan dia. Okey. Seminggu lepas tu, Kak Sal pun pergilah dekat kios dia tu untuk buka lah macam biasa pukul 10 pagi macam tu kan. And Kak Sal nampak ada satu kedai berhadapan dengan kedai dia. Tapi macam baru nak buka kedai tu, tapi time tu dia still tutup lagi. And then lepas setengah jam macam tu, datanglah pemilik kedai tu. And apa yang mengejutkan Kak Sal, orang yang pemilik kedai tu adalah orang yang selalu jumpa dia and minta pendapat dia untuk memulakan perniagaan. Sebabnya orang tu kan I cakap tadi, dia kata dia tak nak buka pun kedai jamu, tapi sebenarnya dia buka kedai jamu juga and berhadapan dengan kedai Kak Sal. Time tu Kak Sal kata dia tak kisah pun, dia okey je. Dia kira macam okey, itu rezeki kau, ini rezeki aku, kita masing-masing cari rezeki. Tapi dia pelik tau, pekerja-pekerja yang kedai depan dia tu macam selalu pandang sinis dekat dia. Dia macam dah kenapa dia orang ni pandang aku? Aku ada buat salah ke? Time tu Kak Sal kata juga yang kedai dia tu tak banyak pelanggan sebab harga kedai dia tu agak mahal lah berbanding dengan kedai Kak Sal ni. Okay, kalau korang lah kan, kalau korang dah biasa pergi satu kedai yang dah lama and harga dia pun berbanding lagi murah, mesti korang akan pergi kedai tu kan. Sebab tu lah ramai pelanggan dekat kedai Kak Sal ni, and dia pun dah buka lama, so dia mesti akan ada pelanggan tetap. Okay. So lepas sebulan macam tu lah, Kak Sal pun berniaga macam biasa. Tapi Kak Sal kata ada satu hari ni dia rasa badan dia sangat-sangat sakit. Dia pun pelik, kenapa dengan badan dia tiba-tiba rasa sakit apa semua kan. And then dia pun berjumpa lah dengan seorang ustaz. Bila dia jumpa ustaz tu cakap yang sebenarnya Kak Sal ni telah disihir. Sebenarnya kira macam Kak Sal ni dia disihir sebabnya
orang yang berhadapan dengan kedai dia itulah yang sihir dia. Dia salah faham. Dia ingat Kak Sal ni yang hantar sihir dekat dia, sebab dia pun ada jumpa bomoh. Korang expect bomoh tu cakap betul ke kan? Dia jumpa bomoh, and bomoh tu cakap ada orang yang hantar santau dekat kedai dia, sebab tu kedai dia tak ramai pelanggan. Dia bukan jumpa ustaz tau, dia jumpa bomoh. Dia pun percaya bulat-bulat kata bomoh tu. And then ustaz tu kata dia ingat Kak Sal ni yang hantar dekat kedai dia, tapi sebenarnya bukan Kak Sal yang hantar. Dia rasa macam yelah Kak Sal yang ada kat situ kan. So dia rasa Kak Sal lah yang hantar dekat dia, sedangkan Kak Sal memang betul-betul tak hantar dekat dia. Dan tu Kak Sal kata, lepas dia Kak Sal dah habis berubat, dia dah macam dah sihat dah, dia decide untuk tutup kios dia tu. And 2 lagi cawangan tu lah, sebab dia malas nak bermusuh dengan orang apa semua. And by the way, tengah keadaan pun pandemik macam ni, dia pun kata macam kira ada, kan kita tak boleh buka kedai kan, and dia punya macam marketing pun, macam dia punya keuntungan tu dah macam berkurangan lah. So dia pun decide lah untuk tutup kedai dia. Okay. Itulah cerita untuk yang kedua ni. Kalau korang lah kan, kalau korang berada dekat tempat Kak Sal ni, apa perasaan korang bila orang tuduh korang benda yang korang tak buat? Adalah benda yang dia tuduh tu satu benda yang syirik tau, bukannya benda yang main-main, satu benda yang agak besar. And by the way, korang tolonglah, kalau macam nak minta apa pertolongan ke korang, janganlah jumpa bomoh. Yang orang yang berhadapan dengan kedai Kak Sal tu, dia jumpa bomoh tau. Bukan dia jumpa ustaz ke, dia jumpa ustazah ke, kiranya dia jumpa orang-orang ilmuwan ni. So I rasa tu je video I untuk kali ni. Kalau korang nak video yang lebih seram ke, korang nak recommend dekat I tajuk kisah yang lain ke, komen dalam video dekat bawah. And korang jangan lupa tekan like and subscribe, and stay tuned on my next video. Bye.